Siapa yang tidak mengenali Ahmad Nisfu? Beliau merupakan seorang penulis, pelawak, dan pelakon filem Melayu pada era 1950-an sehingga tahun 1970-an yang sangat populer di kalangan rakyat Malaysia dan Singapura, serta populariti beliau masih kekal sehingga ke hari ini. Namun ada satu persoalan, adakah benar seorang pelakon legenda Ahmad Nisfu hidup melarat dan hidup sebatang kara di penghujung hayatnya? Sebelum itu, mari kita mengenali seorang pelakon legenda yang bernama Ahmad Nisfu. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisfu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisfu nama apa? Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Asisten Direktur pun bodoh. Kau ni asisten Direktur apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah, bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktur, inilah orang yang gagah. Gagah kepala otak engkau. Apakah nasib kau pun jadi asisten Direktur? Anda Abdul Wahab? Hello Abdul Wahab. Muhammad bin Nisfu atau nama seninya Ahmad Nisfu dilahirkan di Medan, Indonesia pada tahun 1908, tetapi dibesarkan di kampung makam Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Beliau merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Istri pertama Ahmad Nisfu ialah Sa'diyah binti Musa, berasal dari Kedah dan meninggal dunia pada tahun 1939 selepas melahirkan anak kedua. Selepas kematian istri pertama, beliau berhijrah ke Singapura sebelum merdeka pada tahun 1950-an. Di Singapura, beliau telah menikahi istri keduanya, yaitu Cik binti Osman. Mereka tidak dikurniakan cahaya mata, tetapi mempunyai 5 orang anak tiri serta cucu-cucu tiri. Sewaktu kecil, beliau dan keluarga telah berhijrah ke Pulau Pinang dan menetap serta membesar di kampung makam Tanjung Tokong, Georgetown, Pulau Pinang. Beliau yang berpendidikan madrasah meminati bidang lakonan sejak kecil lagi. Beliau terdedah dalam dunia pentas bangsawan melalui bapanya yang juga merupakan seorang tokoh utama dalam Wayang Kasim, yaitu sebuah syarikat wayang bangsawan di Pulau Pinang. Beliau telah menyertai satu kumpulan bangsawan di Pulau Pinang dan kemudian menyertai kumpulan bangsawan Seri Noran di Kuala Lumpur pada tahun 1950-an. Pementasan bangsawan itu telah membawanya ke Singapura, di mana beliau kemudian menjadikannya sebagai tempat tinggal tetapnya sehingga ke akhir hayat. Semasa di Singapura, Ahmad Nisfu bertambah aktif dalam bidang lakonan di pentas-pentas bangsawan sehinggalah namanya menjulang naik. Ketika itu namanya sebaris dengan tokoh-tokoh bangsawan yang lain seperti Sarip Medan, Yem, Khairuddin, Undo Omar, Malik Sultan Muda, Putih Lawak, Mak Dara, Hapsa, dan Siti Tanjung Perak. Pada tahun 1950-an, beliau bertukar angin untuk menceburi bidang perfilman. Filem pertama beliau ialah Anak Pontianak pada tahun 1958, diikuti dengan filem Gergasi juga pada tahun 1958. Nama Ahmad Nisfu semakin menjulang naik apabila P. Ramlee mengambilnya berlakon dalam filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959. Hei! Kenapa dia orang terlompat-lompat macam kerak kena belacan, Syarif? Kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sapan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Dalam filem-filem arahan P. Ramlee, Ahmad Nisfu sering diberi watak penting dan lakonan beliau sering meninggalkan kesan yang mendalam kepada penonton sehingga ke hari ini. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak, nak fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Beliau banyak memegang watak-watak komedi dan ada kalanya memegang watak berat sepanjang penglibatannya di dalam dunia perfilman.
Dalam satu kenyataan, P. Ramlee pernah mengatakan bahwa pelakon-pelakon yang dikaguminya ialah bintang Hollywood Stewart Granger, Marlon Brando, dan seniman tanah air yaitu Ahmad Nisfu. P. Ramlee sering memanggil beliau dengan gelaran Pak Besar kerana lubang hidung beliau yang besar dan hubungan mereka adalah erat seperti bapa dan anak. Berapa besar lubang hidung, ha? Macam serombong kapal. Ai, pengsan pun bercakap. Bukan pengsan, takut dah. Benarkah Ahmad Nisfu hidup melarat dan hidup sebatang kara di akhir hayatnya? Pernah tersebar beberapa berita di blog dan Facebook sejak beberapa tahun yang lalu yang mengatakan Allahyarham Ahmad Nisfu hidup melarat dan mengharapkan ihsan dari orang ramai serta hidup sebatang kara di penghujung hayatnya. Namun berita ini adalah tidak benar sama sekali kerana ada beberapa bukti menunjukkan Ahmad Nisfu mengembuskan nafas terakhir di sisi keluarga tersayang. Bukti pertama adalah melalui sebuah akhbar yang tersiar pada 26 Jun 1972 menjadi bukti bahawa Ahmad Nisfu meninggal dunia dalam keadaan baik di samping istrinya Cik binti Osman serta dikelilingi oleh ahli keluarga. Bukti kedua pula adalah hasil temu rama bersama anak Ahmad Nisfu melalui seorang wartawan bernama Nurmaya alias daripada Berita Harian Singapura. Menurut anak kandungnya Osman, berita yang tersebar itu adalah tidak benar sama sekali. Bapanya meninggal 25 Jun 1972 sekitar jam 9 pagi akibat kencing berdarah di rumahnya di Kampung Kuchai, Lorong 3, Singapura. Menurut anaknya lagi, arwah meninggal dengan tenang dan sempat berjumpa dengan ayahnya pada jam 7 pagi. Kemudian pada jam 10 pagi, beliau mendapat panggilan yang ayahnya telah meninggal dunia. Katanya lagi, anggota keluarga serta ramai seniman dan seniwati seperti Allahyarhamah Sa'diyah telah melawat jenazahnya yang disolatkan di surau Kampung Kuchai. Allahyarham kemudian dikubumikan selepas Zohor di perkuburan bidadari dan baru-baru ini telah dipindahkan ke tanah perkuburan Islam Pusara Aman.